Okey, baiklah. Kalau tadi Nasha bersama dengan Daniel, sekarang ni Nasha bersama dengan Abang Azlan Shah. Bukan Azlan Shah je. Kita ada legend 46. Orang panggil kalau apa panggil apa? 46. 46 macam mana username selalu Nasha baca tu? Pak Jeli. Pak Jeli 46. 46 Han. Sebenarnya sebut 46. Siapa tak kenal Fazli Shah, betul tak Abang Lan? Legend Kapcai kita. Okey Abang Lan. Jumpa geng lama. Macam mana? Ya. Abang Lee. Ya. Macam mana tadi? Abang Lee? Abang Lee sebaya ke siapa gitu? dia lagi Nasha. tua. Saya budak lagi. Ui, tak Lagi sekali tua, sebenarnya ni. Korang pun nak tahu kan? Abang Lee umur berapa? Abang Lan umur berapa? Kongsikan sekarang. Okey, saya dulu Okey, saya sebenarnya baru berumur 37 tahun kalau tak ikut Birthday lah? Hari raya. Tak ada. Sekarang kita 38. Abang Lan berapa Abang Lan? Saya 36. Oh betul lah panggil Abang Lee. Betul lah. Maaf lah. Okey, sambunglah perbualan. So guys, korang tak payah nak buat hashtag belah tengah sangat. Apa sah? Abang Lee sokong tak? Azlan Shah buat rambut belah tengah. Sokong tak? Boleh cuba tengok, saya pun nak tengok juga. Tengok. Kalau korang nak, kita nak 20 komen je. 20 komen je beli. 20 komen. Okay. Azlan Shah rambut belah tengah. Esok korang boleh tengok. Pagi-pagi Azlan Shah akan belah tengah. Dengan pomade Gatsby tau. Bukan senang nak tengok Azlan Shah. Lain macam challenge sekarang ni. Abang Lee, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah sihat. Dah lama tak bawa motor, dengar bunyi motor 150, 125. Macam mana Abang Lee? Kira saya boleh cakap tadi kira kakiku ketak enggak. Kakiku ketak. Hashtag kakiku ketak. Ketak enggak. Abang Lee tengok budak-budak sekarang Abang Lee. Dulu kalau kita tengok zaman-zaman Abang Lee bawa dulu kan. Abang Lee ada bawa 150 injection. Abang Lan dulu sampai 130 kan. 130. Kalau sekarang kita tengok dari 115 dah ubah ke 125. Macam mana Abang Lee tengok? Kira saya memandang benda ni satu benda yang bagus lah sebab dia mengikut teknologi terkini dan saya rasa mesin pun lebih laju daripada sebelum-sebelum ni dan rider pun semakin kualiti lah, semakin menarik perlombaan pada zaman-zaman sekarang ni. Abang Lan tu macam ada benda nak tanya tu. Abang Lan tanya pula. Dia ada nak kenal. Dia ada tu dia nak kenakan orang. Tak adalah. Tak Nasha, kita lepas ni apa ni? Yamaha Petronas Super Series ke? Bukan. Itu dah sudah. Oh ni Honda Dash lah. Dah sudah. Nampak sangat. Oh, so Abang Lan. Tak, Abang Lan pergi mana tadi? Tidur ke apa? Tak ada. Saya ada kat tepi tu tadi. Memerhatikan korang. Cik. Lepas ni kita tengok MVX. Oh, NVX. MVX. Lepas tu kita akan ke sesi yang terakhir. Itu Wira Shootout. Wira Shootout KBS ni. Oh, terbaik. Nasha. Okay. Kita semenjak kita ada legend kita kat sini, kita tunggu budak-budak ni keluar. Kita nak tanya pasal teknikal dengan Abang Lee. Betul. Suruh dia kupas, korek semua. So korang kat sana boleh tahu. Abang Lee, macam Abang Lan kata pasal teknikal kan. Kalau Abang Lee, Abang Lan pun boleh lah. Sebab Abang Lan pun rider juga apa. Legend juga. Kan. Okay, orang tengok kan. Kalau track besar ni susah kita nak jangka kan tau. Siapalah menang. Macam 150 tadi fight tau. Betul. Nasha, macam saya tengok tadi kat komen-komen banyak. Diorang cakap track besar tak feel. Memang tak feel sebab track tu besar sebenarnya. Memang. Tapi kalau nak diikutkan, susah dia. Masing-masing track ada susah dia. Betul. Ada susah dia untuk rider nak set upkan suspension dengan set up sprocket dengan compare dengan track yang kecil yang macam track kaprik yang kecil-kecil tu kan. So setiap track ada perbezaan dia. So kita tengoklah untuk track besar ni nak menang bukan senang tau Nasha. Sebab bila kita keluar last turn tu 10 biji kat belakang dah standby dah. Betul. Tu yang saya nak tanya dengan legend kita ni, Abang Lee dekat Asia race underbone. Macam mana Abang Lee kalau bagilah tips sikit.
Abang Lan dah share dah, bukan senang tu. Selalunya saya kalau tengok kan, last corner tu orang panggil macam berhantu lah. Sebab kita tak tahu siapa yang akan sampai dekat chicken flag tu. Betul. Lagi-lagi Sepang ni dengan pakai kapcai. Last corner tu memang kalau kita... Nasha, saya nak share satu pengalaman saya. Okey, kita dengar pengalaman. Dia orang nak 2012 korek saya race dengan Bali kapcai. Last turn tu saya dah keluar, dah cun dah. Tapi yang menangnya dia. Macam mana Bali boleh menang? So, itulah kita nak cerita kapcai ni bukan senang nak menang. Walaupun kita dah ada satu gap, sekali dia dapat slipstream kita, habis. Hancur, punah harapan. Dia sebenarnya bagi saya lah, untuk kapcai yang track yang sebegini rupa ni, dia lebih kepada strategi lah. Awak cakap strategi yang baik ke boleh menghasilkan result yang baik lah untuk track macam ni. Kalau track besar macam ni kan, teammate ada main peranan tak untuk dalam satu pasukan tu? Okey, kalau untuk Adebun ni selalunya memang sangat-sangat peranan lah teammate, sebab teammate juga boleh membantu kita buat time yang pantas, dan juga dalam keadaan terdesak, teammate juga boleh membantu. So amat penting jugalah teammate, bantuan daripada teammate. Okey, sebab Nasha kalau tengok Abang Lan dengan Abang Lee memang generasi dah lama. Orang memang kenal. Siapa tak kenal Azlan Shah, siapa tak kenal Fazli Shah. Kan, siapa tak kenal ni champion ES5, ni first champion ESB, Asia Racing. Korang memang kenal. Jadi Nasha macam ni. tak, Nasha nak tanya Okay. macam jangan potong tengah ada idea ni. Nak tanya macam mana Abang Lan dengan Abang Lee tengok budak-budak sekarang umur muda-muda, tetapi diorang bawa memang, kalau tengok 150 tadi pun budak-budak, 125 pun sama, tapi diorang punya macam mana Diorang punya semangat tu. Ya, dengan fighting dia. Spirit. Macam mana Abang Lee dengan Abang Lan tengok? Okey, untuk saya untuk generasi muda macam rider sekarang ni, saya tengok lebih kualiti lah daripada rider-rider yang sebelum-sebelum. Sebab kita boleh tengok semuanya hampir sama dengan gaya tunggangan yang paling terkini, dan juga time yang agak baik. So memang pelumur-pelumur muda ni memang ramai yang berbakat lah berbanding dulu, saya rasa. Macam Abang Lan? Yalah, kita daripada saya masuk racing ni memang banyak era yang saya tengok. Daripada saya tengok Abang Wazi kita, Abang Syarul Yuzi kita, Meganada, Narwa Meganada, dan banyak lagi legend kita. Okay, but macam kita tengok zaman dulu punya cornering punya style semua duk tegak-tegak lagi. Bila dah era tu mendatang, semua dah ala-ala macam Marquez sekarang. So era tu memang sekarang ni era teknologi dengan era riding style yang berbeza. So memang banyak beza lah. Banyak beza. Tu dia perkongsian dari legend-legend kita. Bukan senang nak dengar mereka berdua ni kongsikan pengalaman dari zaman 2-stroke ke 4-stroke. Nasha dah tengok tak Abang Lee bawa kapcai cecah siku? Tak. Dah tengok dah. Dah tengok. Itu gambar dekat Facebook, kita semua dah tengok. Abang Lee dengan Abang Lan sekarang ni, Nasha ada nampak komen ni. Ada yang kata bila legend bertemu legend, malu-malu kucing lah, ya. Ya ke? Malu-malu kucing ke? Malu kucing ke? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua, saya mula berlumba pada tahun 2003. Pada tu masa tu saya bawa ES5. Tahun pertama saya berlumba tu, saya berlumba dengan Azlan Shah sebenarnya, tapi saya tak perasan masa tu. Tapi bila saya tengok balik tu, wah, rupanya Azlan Shah duduk ada dekat Chia Kingston. Rupanya duduk ada Azlan Shah dengan arwah Nur Rizman. Betul. So kami ni antara rider yang lahir daripada Wira 2003 lah, dan sampai sekarang masih lagi ada dalam masih lagi aktif. Ya, masih lagi aktif dalam bidang perlumbaan Kak Prik dengan Asia. Kira rasanya kita dua lah yang tinggal kot untuk 2003. Betul. Tak ada orang lain lah. So, tapi itulah untuk pengetahuan semualah rasanya. Start 2003 dan banyak rider yang dah retired, dan sampai sekarang ni ada saya dengan Fazli. Ya, yang best lah, best. Best yang aktif lah. Sama best.
Tu dia dengar. Dia orang tak malu-malu kucing. Sebenarnya dia orang dah kenal lama dah. Abang Lan ada apa-apa nak tanya Abang Lee pula? Asyik Nasha je tanya Abang Lee ni. Okeylah Abang Lee. Ya. Semenjak sebab saya pun dah lama tak bawa kapcai daripada 2012. Abang Lee ni memang constant duk bawa kapcai. Saya punya era duk kapcai, lepas tu naik 600, lepas tu naik 1000. Yep. Macam Abang Lee stay daripada kapcai 2 stroke sampai ke 4 stroke. Memang kita punya era 2 stroke tu memang dulu Abang Lee memang dah pegang 2 stroke, and 4 stroke pun memang selalu menang juga. So beza dia Abang Lee sekarang punya era 4 stroke dengan zaman Abang Lee punya era 4 stroke, apa beza? Okey, perbezaan banyak ketara lah kalau ikut beza 2 stroke dengan 4 stroke ni. Daripada segi riding pun, cara nak bawa pun sangat-sangat beza. Lepas tu daripada segi kelajuan juga pun saya rasa jentera 4 stroke sekarang pun dah setanding dengan kelajuan jentera 125 dulu. Kalau kita ambil contoh macam track ni dulu 2 stroke 125Z boleh buat 1 minit 17. So kira hari ni pun kita tengok rider-rider pun buat 1 minit 17. Kerana ke jentera 4 stroke tu dah laju dah laju. So ni baru tahun kedua kita R&D. So fact yang menarik tu, satu fakta yang menarik untuk anda di luar sana untuk fahamkan. Ya, sangat-sangat berbeza. Dan rider juga lebih banyak cakap riding type yang sesuai dengan track ni banyak. So agak laju berbeza dengan saya dulu. Saya masa 125 tu motor saya laju. Besar Malu-malu pula. Dah update tanya Azlan lah. Saya potong dia ke semua motor straight lah. Ya sebenarnya macam ni guys, kat luar sana tak ada motor laju, rider tak laju. Dia kena dua-dua stabil. Dia kena 50-50. Rider laju, motor laju, baru jadi. Nasha, Ya. Nasha dulu race pernah tak fighting timing-timing dekat macam ni? Macam laga-laga. Pernah. Dulu Nasha nak share sikit lah nanti. Tapi share juga sebab Abang Lan dah tanya kan. Dulu kan kalau Nasha starting kalau row 2 ke row 1 je kan, budak lelaki ni dia dah attack tau. Dia macam bila starting tu dia orang akan impede Nasha. Dia jadi macam kuncup macam ni. Cakap tapi sebab kita dah berlumba dengan lelaki, so nak tak nak kita pun kena kembang lah, kena kuat lah juga. Bukanlah kembang yang main siku tu tak. Tapi kita pegang tu pegang tu kuat lah. Tapi saya pernah tengok Nasha race and fight dengan rider-rider lelaki kan. Saya kagum. Terima kasih Abang Lan. Saya kagum. Terima kasih Abang Lan. Dan saya juga pernah tengok Nasha dekat Keluang yang masa Nasha masuk turn tu jatuh. Sakit. Okey, yang tu boleh ceritakan sikit macam mana dia cantik Lee. Boleh jadi pengulas. Jatuh dia. Agak menyeramkan lah saya tengok tu. Dia kalau masa tak rasa jatuh tu beli dekat corner tu, kita nak on je sebab dalam mindset kepala otak ni datang nak menang. Okay. Yelah, mana-mana rider kalau tanya mesti nak menang. Mungkin orang cakap macam Nasha ala perempuan. Selalu orang fikir perempuan boleh menang ke kan, tapi dari rumah tu kita dah setkan mental kita, datang mesti nak menang. Takkan kita datang saja-saja kan. So bila kalau kat corner tu selagi boleh on, braking kita ngam, all out lah. All out. Tapi kalau pernah Nasha jatuh, Nasha rasa high side dekat Jasin masa tu, tahu-tahu dah terbang. Tahu-tahu dah terbang je. Tapi boleh bangun lah, boleh bangun. Alhamdulillah boleh bangun. Dia masa jatuh terbang tu tak rasa apa lah. Dah kena kat tanah tu, aduh sakit. Lepas tu esok tu rasalah lebam-lebam sikit tu kan. Tapi adat lah jadi seorang pelumba. Macam Abang Lee, Abang Lan jatuh macam mana pula? Oi, tak terkira dah Nasha cerita jatuh ni. Tak terkira guys. Tak terkira dah. Jatuh, ranak, patah. Tapi saya ada satu pengalaman Nasha. Saya ada satu pengalaman bagi saya agak ngeri lah. Sebab tengah racing ni, tengah masuk corner high speed, tiba-tiba orang depan kita jatuh, saya lenyek dia. Oh my God. Saya lenyek dia. Lepas tu, saya motor dah fly atas tu, saya jatuh. Lepas tu saya berjaya naik podium lagi lah. Masih. Dengan motor dah sengit sikit macam tu. Awak lenyek saja, betul kawan awak tahu. Itu Abang Lee ke? Abang Lee lah. Tak boleh elak dah. Dah tak boleh elak.
Betul-betul lah. Diorang berdua ni throwback betul lah. Saya lenyek badan dia, Nasha. Motor saya fly macam naik motocross lompat jam tu. Betul. Saya pun tak lupa lah. Saya dalam hati ingat apa? Aduh, jangan dia mati ke apa. Dah lah. Tapi kita nak habiskan race ni. Sebab kita tak jatuh kan. Kita habiskan race juga. Tapi podium lah. Podium. Menang. Podium. Macam Abang Lee masa tu korang berdua tengah fighting nombor position Time berapa? tu baru start Lee lah. Baru start. Saya lead race tu. Saya lead race tu masuk turn 3, 4 lah. Turn 1, 2, 3, 4. turn 4. Turn 4 tu lutut saya terkena dekat guni sekam. Dulu kan ada guni. So dia kena tu saya terus pergi ke tepi, naik. Lepas tu jatuh je, bila landing tu ada rider ada makhluk datang. zoom macam tu. Guys, masalahnya ini memang tak boleh dielakkan. Memang racing macam tu lah, apa-apa boleh berlaku. Betul. So pengalaman saya lenyek Abang Lee memang rasa bersalah, tapi sebabkan dah lenyek, lompat jatuh tak jatuh, kita teruskan race. Tapi kira saya agak salut dengan skill Pak Lan masa tu sebab Pak Lan dia bila saya jatuh di depan Pak Lan dia tak cuba brake, tapi dia cuba jump. Jump macam motocross jump. So bila jump macam saya ni jadi safe. Kalau kata Pak Lan break, mana dah lenyek saya pun dah tak tahu lah jadi apa. Mesti patahnya. Tapi yang peliknya Pak Lan menang race tu. Aduh, macam mana? Saya pun dia nombor 2 kot. Tak, Abang Lee masa tu kan, masa sakit hati. Dah lah kau langgar aku. Kau podium pula. Aduh, macam gembira di atas kesedihan orang lain. Tapi kira agak selut lah sebab kejadian tu Pak Lan dah mistake, terlalu mistake banyak, tapi boleh catch up sampai podium lah. Kes tu kira memang agak banyak kenangan sebenarnya kita orang ni. Betul cakap. Itulah guys, korang siapa yang tak tengok live ni memang rugi sebab Abang Lan dengan Abang Lee dia share, kita pun tak pernah dengar. Pernah cerita dengan orang tak pernah pasal ni. Eksklusif hari ni diorang cerita, tak boleh cakap apa, Nasha pun tergelak. Memang gila. Okey, Abang Lan, Abang Lee, kita sebelum tengok ni kategori akhir ni, kita relax sekejap, kita berehat, minum air dulu, kita kembali semula selepas ni. Pecah tu.